Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita sekali lagi bersama pada pagi yang mulia ni. Dan insya-Allah kita akan menyambung lagi risalah daripada beberapa kepercayaan dan amalan kontroversi dalam masyarakat Islam. Dan kita masih lagi pada isu yang ketiga. Isu yang ketiga ialah di bawah tajuk kepercayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang pertama diciptakan dan diciptakan pula daripada cahaya, dan daripada penciptaan tersebut keluarlah makhluk-makhluk yang lain. Yang mana sebelum ni, kuliah yang sebelum ni kita dah bahas beberapa poin yang berkaitan dengan isu ini. Ataupun lebih mudah untuk kita faham isu ini ialah satu konsep yang disebut dengan konsep Nur Muhammad, dan keluar daripada konsep ini ialah kepercayaan berkenaan dengan wahdatul wujud. Yang mana kalau kita tengok apa yang terdapat dalam konsep ini, iaitu konsep yang menyatakan kejadian pertama alam semesta ini. Maknanya Allah Ta'ala menjadikan perkara pertama sekali ialah Nur Muhammad. Itu menurut pada konsep yang disebut dalam ni lah. Dan konsep ni ialah konsep yang tak betul. Cuma kita nak tengok secara sepintas lalu dulu apa yang ada dalam kumpulan ini. Kesan daripada konsep percaya Nur Muhammad ini, kita tengok ianya dibawa dalam sebahagian riwayat-riwayat sirah untuk membenarkan perkara ni. Iaitu ada riwayat yang mengatakan Nabi itu satu orang yang bila mana berjalan dia tiada bayang. Itu antara orang kata apa, manifestasi daripada konsep Nur Muhammad itu. Dan sebelum ni pun kita dah sebut bagaimana adanya sebahagian riwayat menyatakan bagaimana waktu nur itu zahir pada ayah Rasulullah ataupun ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah, menyebabkan tergila-gilanya para perempuan kepada ayahanda Nabi ketika cahaya itu memancar, khususnya terpancar di dahinya, sehingga menyebabkan sebahagian mereka tu mati. Dalam riwayat sebut sehingga 200 orang perempuan telah meninggal dunia kerana berebutkan kepada Abdullah itu. Dan konsep ini juga ialah konsep yang berkait rapat dengan satu konsep yang ada dalam kumpulan Syiah, iaitu Nur Panjatan, iaitu cahaya 5 peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah Ali bin Abi Talib, yang ketiga ialah Fatimah, yang keempat Hasan, dan yang kelima ialah Husain. Yang mana kelima-lima peribadi ini sebelum dia jadi orang atas muka dunia ni, mereka ialah cahaya yang telah berlegar mengelilingi arasy Allah Azza wa Jalla selama 50,000 tahun. Itu dalam sebahagian kepercayaan lah. Dan ia juga mempunyai menjadikan sebab ataupun punca sesatnya golongan Brelvi. Golongan Brelvi yang terdapat di India dan Pakistan sekarang ni,
yang mana konsep dia orang tidak mempercayai Nabi Muhammad itu sebagai manusia biasa, tapi ianya ialah nur yang terpancar daripada nur Allah. Kesan daripada benda ni, apa yang kita dapat lihat, banyaknya ayat Al-Quran ditakwil sewenang-wenangnya dan diketepikan hadis-hadis yang sahih. Okay. Dan kita dah sebut konsep ni pun terdapat dalam kitab-kitab yang sampai ke tempat kita ni. Antaranya ialah kitab Madarijus Su'ud. Kitab apa ni? Madarijus Su'ud ni ialah syarah kepada satu kitab maulid berzanji yang terkenal. Maulid yang ditulis oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Bukan dalam maulid itu ditulis, tapi dalam syarah kepada Maulid Al-Barzanji, namanya Madarijus Su'ud, yang ditulis oleh satu orang tokoh namanya Muhammad Nawawi Bantan Al-Indonesi. Maknanya orang Indonesia lah. Okay. Jadi dalam tu dibawa konsep Nur Muhammad dan juga Wahdatul Wujud. Okay. Jadi kita nak tengok dalam buku ni dia sebut tentang kesan kepercayaan ini, kesan kepercayaan Nur Muhammad ini, dan lepas tu kita akan tengok Nur Muhammad yang diimani oleh sebahagian kelompok-kelompok sufi, termasuklah kelompok batiniyah yang menyeleweng, dan apakah dalil-dalil yang digunakan oleh kumpulan ini untuk membenarkan fahaman ini ataupun konsep ini. Dan kalau kita tengok sehari dua ni, konsep ini ataupun benda ni orang duk bercakap, sebab ada sebahagian penceramah yang bawa cerita tentang benda ni. Dan kalau kita dengar yang beberapa hari ni lah, ada satu orang penceramah, dia kata kita semua ni menurut kajian sains, bila mana dipecah-pecahkan molekul dalam badan kita ni, dia pecah-pecah, maknanya dipecahkan lagi sel apa-apa semua ni, rupa-rupanya di bawah semua benda tu adanya cahaya. Kenyataan dia tu telah disanggah oleh pakar-pakar yang duduk dalam bidang sains pun. Sebenarnya kita bukan seperti itu. Memang kita boleh memantulkan cahaya dan kita ada cahaya, tapi itu bukan konsep cahaya untuk membenarkan konsep Nur Muhammad tu. Okey. Dan berlakulah pertelagahan antara orang ni dengan orang yang alim ataupun orang yang pandai dalam bidang ni lah. Cuma saya tak nak elaborate yang tu. Kita nak tengok kesan dia dulu. Okay. Dalam buku ni Prof Dr. Basri dia datangkan beberapa kesan dia. Kesan kepercayaan Nur Muhammad sebagai makhluk yang pertama diciptakan dan diciptakan pula daripada cahaya. Ianya akan menimbulkan impak yang memudaratkan kepada umat Islam. Maknanya bila mana sebut impak mudarat, ia satu benda yang bahaya khususnya pada akidah. Okay. Yang pertama dia sebut menimbulkan ruang untuk menyamakan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihi salam. Itu yang pertama. Yang menurut kepercayaan orang-orang Kristian, Nabi Isa alaihi salam itu mempunyai sifat ketuhanan dan juga sifat kemanusiaan. Pada diri Nabi Isa tu ada lahud dan juga nasud. Lahud ialah sifat ketuhanan, nasud ialah sifat kemanusiaan, sebagaimana yang telah disebutkan pada bahagian-bahagian sebelum ini. Kerana menurut orang Kristian, Nabi Isa itu ialah salah satu daripada 3 Tuhan. Okay. Jadi bila mana konsep ini dibenarkan, dipopularkan dan cuba ingin dinormalisasikan oleh sebahagian orang, nak suruh orang terima bahawasanya boleh kata Nur Muhammad itu ialah konsep yang betul. Okay. Dan cubaan pertama yang cuba dilakukan ialah untuk menampakkan isu ni ialah isu khilaf. Dia tak nak nampak isu ni ialah isu antara bab usul akidah, bukan. Tapi dia nak nampakkan isu ni ialah isu khilaf. Maknanya orang yang cuba bercakap ni, dia tak nak orang terima direct dan buang konsep makhluk pertama yang diciptakan dalam hadis-hadis tu. Okay. Dia nak suruh kita terima dulu ialah benda ni khilaf yang boleh diraikan, dan dia nak suruh kita berlapang dada. Macam mana kita berlapang dada dalam bab fiqh? Kita boleh terima ada kumpulan yang nak baca kunut, tak nak baca kunut, dan memang ianya ialah sebuah khilaf yang perlu dihormati. Okay. Tapi golongan yang bawa ni, dia nak pergi ke arah tu dulu. Lama kelamaan dia membina trust, membina kepercayaan, dan dia selalu duk sebut benda ni
dia selalu ulang-ulangi dalam ucapannya, menyebabkan orang rasa benda tu okey dan tak ada masalah. Okey. Tu konsep ataupun itu kesan yang pertama. Kesan yang kedua, yang ni dia agak orang kata apa, agak teknikal sikit. Membuka ruang kepada timbulnya keraguan kepada umat Islam. Bila mana dah ada orang berani sebut, walaupun dia kata ini ialah sebuah kajian sains, tapi kajian sains daripada mana, siapa yang kaji tak disebut, hanya menyebut perkataan tu tujuan nak bagi orang nampak dia ni ada tahu lebih sikit lah pada ustaz-ustaz lain. Ustaz-ustaz lain hanya bercakap nas, dalil macam tu saja, tapi dia ni nak kata dia baca jugalah artikel sains. Okay. Dia cerita, okay, di sini kata ianya akan membuka ruang timbulnya ragu ke dalam umat Islam. Jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diciptakan dari cahaya Allah, apakah cahaya itu bersifat qadim ataupun baharu? Ini perbahasan labak akidah. Kalau Allah Ta'ala ciptakan Nabi Muhammad itu ialah daripada cahayanya, okay, waktu Nabi dizahirkan, maknanya Nur Muhammad itu berpindah daripada daripada Allah Ta'ala berpindah pada Adam, berpindah sampailah kepada ibu Nabi iaitu Aminah, dan dapat pada Nabi yang dinamakan dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Bila mana cahaya itu terima pada Nabi, persoalannya yang akan ditimbulkan ialah dari segi falsafahnya, adakah Nabi itu qadim ataupun jadid? Nabi itu ialah satu zat yang qadim ataupun zat yang baharu. Jika ianya bersifat qadim, bermakna Nabi ialah seorang Rasul yang juga bersifat qadim. Maknanya pada diri Nabi itu berhimpun salah satu daripada bab ketuhanan, unsur ketuhanan, iaitu unsur qadim. Maknanya benda yang dah sedia ada. Okay. Apabila bersifat qadim, tidak mungkin akan mengalami kebinasaan dan kematian. Kalau satu benda tu disebut dengan qadim, macam kita duk belajar dalam ilmu akidah, Allah Ta'ala tu qadim, maknanya dia dah sedia ada, kita tak soal. Macam mana yang disebut dalam Al-Quran, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Okay. Jadi qadim itu berpindah pada Nur Muhammad, Nur Muhammad itu berpindah pada Nabi Muhammad. Okay. Sekarang ni Nabi yang kita tahu, Nabi wafat, kuburnya pun ada di Madinah. Okay. Jadi kalau Nabi itu wafat, macam mana dengan unsur qadim yang ada dalam diri Nabi? Okay. Itu yang pertama yang ditimbulkan. Apabila bersifat qadim, maka ianya tidak lagi mungkin mengalami binasa dan kematian. Persoalannya, Nabi Muhammad telah pun wafat dan meninggalkan umatnya lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Siapakah sebenarnya yang wafat itu? Jika cahaya itu bukan qadim, sebaliknya cahaya yang baru diciptakan oleh Allah Ta'ala secara khusus untuk menjadikan Nabi, persoalannya cahaya apakah itu? Apakah ciri-cirinya? Bagaimana pula dengan kedudukan Nabi yang dilahirkan oleh ibunya Siti Aminah? Jadi ini benda yang kita boleh tengok dan kita boleh fikir. Sebab tu saya selalu sebut sini, unsur-unsur, konsep-konsep yang ada baur-baur benda yang luar daripada nas, macam konsep Nur Muhammad, dia tidak berpayung dengan nas yang orang kata nas umum pun tidak ada. Melainkan ianya hanya sipi-sipi, ianya hanya takwilan-takwilan golongan tertentu, golongan yang cuba untuk membatalkan jelasnya nas itu ataupun pesongkan nas tu ke arah yang lain. Konsep ini ialah satu konsep yang terawang-awang. Banyak persoalan yang tak dapat dirungkaikan bila mana ditimbulkan bagi orang yang beriman dengan konsep ini. Cuma kebanyakan orang yang tak nak berganjak daripada konsep ni merasakan ianya satu benda yang hebat dan merasakan diri ni kemah bila mana tahu tentang rahsia yang orang lain tak tahu. Sebab tu kalau tengok konsep Nur Muhammad ni dibawa dan digagaskan oleh kelompok Batiniyah di Malaysia ini. Yang mana kita dah tahu sebelum ni, kita pun dah pernah sebut di sini dalam ajaran hakikat insan, jelas disebutkan tentang konsep Nur Muhammad gabung sekali dengan wahdatul wujud. Jadi ini benda yang kita boleh tengok bila mana benda ni cuba dinormalkan. Okay. Yang ketiga, membuka ruang kepada unsur keterlaluan dalam menghormati dan menyanjung Nabi.
Hari ini mungkin sesetengah orang mengatakan tentang Nabi Muhammad itu diciptakan daripada cahaya, dan mungkin esok ada yang mengatakan Nabi itu sendiri Tuhan yang menjelma dalam bentuk seorang lelaki yang bernama Muhammad. Sebab konsep tu kalau kita baca dalam hadis-hadis yang disandarkan kepada dalil untuk isu ni, ianya keluar pada diri Tuhan, kemudian Tuhan jadikan nama dia Nur Muhammad. Jadi dia akan pergi kepada melampau, ghulu dalam mengangkat Nabi. Seterusnya yang keempat, membuka ruang untuk menimbulkan kebingungan dalam masyarakat Islam. Okay. Konsep ini memang membuka kekeliruan. Tuan-tuan semua yang dengar, ataupun orang lain yang dengar, ataupun kita andailah orang yang tak pernah dengar, hari ni baru dengar. Okay. Pertama, dia akan jadi keliru. Dia akan jadi keliru sebab ianya satu benda yang tidak ada benteng ataupun tidak ada garis pemisah. Kat mana habis kita nak bercakap benda ni? Tak ada. Sebab ianya satu benda yang dibuka dan diinovasi oleh setiap orang, khususnya golongan-golongan sufi yang ada kelompok dia sendiri. Pahaman guru ni macam ni, pahaman guru ni macam ni. Okay. Kita tengok lagi apa yang dia sebut sini. Kerana Nabi Muhammad menyeru manusia supaya menerima Islam dalam kehidupan mereka dan mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jal kepada baginda melalui perantaraan Jibril. Jika Nabi diciptakan daripada cahaya Allah yang bersifat qadim, bermakna sebahagian daripada zat Allah itu berada dalam tubuh, badan dan jasad baginda. Persoalannya, ketika baginda menunaikan salat, apakah baginda menyembah? Apakah yang baginda sembah? Allah Tuhan pencipta langit dan bumi atau dirinya sendiri? Ini benda yang persoalan yang orang kena jawab lah. Okay. Sebab kita tahu konsep Nur Muhammad ni, kalau yang dalam buku Hakikat Insan tu, Muhammad Tajalli, Muhammad Zahir, Muhammad Batin, dibahagi-bahagi, dipecah-pecah, dirungkai satu persatu ni, tujuan apa tuan-tuan? Tujuan nak bagi pening je, tak lebih daripada tu pun. Sebab dia satu ilmu yang tidak ada sistem, satu ilmu yang tidak ada batas. Macam saya sebut tadi dah, orang tu boleh sebut jauh mana dia boleh pergi. Seorang tokoh, seorang tok guru bagi kumpulan ni, atas kepandaian lidah dia, atas kepetahan dia bercakap, dia boleh hurai sepanjang-panjang mungkin. Sebab tu saya dah sebut sebelum ni, bagaimana konsep ni dibuka terus. Sebab tu ada satu orang yang digelar dengan nama Syekhul Islam pada zaman sekarang ni, berada di India, Pakistan. Nama dia Tahir Al-Qadiri, daripada tarekat Qadiriyah. Antara benda besar yang dia telah gemparkan, walaupun benda tu orang tak kata, orang tak bising sangat, ialah isu Jibril alaihi salam menerima wahyu daripada Allah Ta'ala, daripada Muhammad, turun pada Muhammad. Saya dah sebut sebelum ni bagaimana dia dalam ceramah dia tu dalam bahasa Urdu, tapi ada sari kata dalam bahasa Arab dan ada sari kata dalam bahasa Inggeris. Okay. Dalam YouTube pun ada. Okay. Dia kata ada riwayat. Macam biasalah kumpulan macam ni, dia sebut ada riwayat, dia tak sebut riwayat mana. Sebab sebut ada riwayat tu nak bagi gagah je, nampak macam membaca, nampak macam mengkaji. Itu taktik lah. Taktik sebut. Okay. Dia kata ada riwayat satu hari Nabi pernah bertanya pada Jibril di bumi, maknanya di Madinah ataupun di Mekah lah. Okay. Wahai Jibril, sepanjang kamu terima wahyu daripada Allah Ta'ala tu, pernah tak kamu mengadap muka, maknanya angkat, languk muka tengok? Dia kata tak, melainkan aku dengar, aku buat turun pada kamu. Okay. Dia kata kalau kamu ada kesempatan terima wahyu lain kali, languklah sekali tengok macam mana Tuhan yang duk beri wahyu tu. Okay. Akhirnya dia buat, Jibril tengok muka Tuhan tu sama macam muka Nabi. Muka Tuhan tu sama macam muka Nabi. Okay. Jadi dia bawa satu konsep baru. Yang ni dalam kitab-kitab batiniyah yang pekat pun tak ada sebut macam ni, ataupun kelompok-kelompok yang macam ni. Sebab tu saya kata, atas kepetahan orang tu, atas pengaruh orang tu, atas ramai mana pengikut orang tu, mereka boleh reka dan mereka boleh bercakap. Dan itulah benda yang sedang berlaku di negara kita ni. Bila mana penceramah, satu orang penceramah tu, tuan-tuan kenal penceramah tu, hari-hari dia keluarkan kenyataan yang pelik-pelik,
dan kenyataan-kenyataan dia tu boleh dikumpulkan, dan sehari 5-6 kenyataan yang sangat pelik. Yang terbaru ni, selain daripada sel kita ni ada cahaya, yang dia sebut Firaun jadi raja di Mesir itu kerana bantuan wali Allah di bawah gua dalam sungai Nil. Kenyataan-kenyataan ini tidak dibantah. Kenyataan-kenyataan ini tidak dibantah. Bahkan golongan yang ikut sangat-sangat cuba mencari ruang untuk backup kenyataan ini. Okay. Saya sendiri antara orang yang duk sebut kat mana tak betul kumpulan ni. Okay. Dan memang bila mana kita sebut, kita letak dalam media sosial ni, kita buat hantaran, akan adalah orang yang komen. Okay. Yang komen tu sebahagiannya ialah pengikut dia orang, ataupun pengikut tidak secara langsung, just ikut kuliah online mungkin, tapi ramailah yang menyokongnya. Okay. Dan antara hujah yang digunakan oleh kumpulan ini, dia kata kalau ustaz ni tak betul, kenapa pihak berkuasa tak ambil tindakan? Itu antara hujah yang digunakan lah. Okay. Sebab memang kita tengok pihak berkuasa dah panggil, tapi setakat suruh slow sikit lah kuliah. Jangan duk sebut sangat benda-benda. Bukan dia suruh ada tekanan yang bersifat undang-undang semua, tak ada. Mungkin ada cuba dilakukan, tapi kita tak nampak dengan mata kepala kita dia kena, tak ada. Jadi kita boleh kata dalam bab ni, diam juga orang yang berkuasa menyebabkan orang nampak benda yang tak betul tu betul. Diam orang berkuasa ni, orang akan nampak benda tak betul tu betul. Saya nak balas komen tu, tapi fikir-fikir balik, tak payahlah, sebab komen tu pun fake account juga. Sebab nama-nama yang tak ketahuan hala dibuat, tujuannya ialah untuk memang untuk serang lah pun. Okay. Sebab kalau kita guna hujah, ustaz ni tak pernah kena apa-apa tindakan pada pihak berkuasa menandakan dia betul. Kalau macam tu, orang yang ambil rasuah tak kena tangkap, rasuah tu betul. Sebab polis tak pernah tangkap dia orang, ataupun SPRI tak pernah tangkap. Sebab apa tak tangkap? Adalah dia punya benteng-benteng yang tak boleh dilanggar, sehingga menyebabkan pihak berkuasa pun tak berani ambil tindakan. Tak ditangkap satu orang, bukan anda kata betul benda yang dia sebut, ataupun benda yang dia sebut tu, benda yang dia buat tu. Okay. Itu konsep yang kita kena tahu dulu. Okay. Jadi balik pada isu Nur Muhammad ni, okay, bila mana benda ni dibuka, dipercakapkan, dinormalkan, dulu kalau kita tengok benda ni cuba ditekan. Pihak berkuasa di negara kita ni, JAKIM ke, Majlis Agama Negeri ke, bincang, buat persidangan tentang kesan amalan ini ataupun konsep ini. Antara yang agak terkehadapan membahaskan bab ni ialah Prof. Dr. Abdul Fattah Harun, rahimahullah, dah meninggal dah pun. Dia antara yang tulis, yang lawan, yang buat macam-macam. Buku dia diterbitkan, jawapan-jawapan dia orang kata apa, dipublish untuk orang tengok dekat mana yang tak betul. Dan dia tulis balasan balik kepada buku Hakikat Insan oleh Haji Ahmad Al-Asbana tu. Walaupun buku tu tebal, Hakikat Insan tu tebal, tapi ditulis oleh Prof. Abdul Fattah Harun tu nipis saja nak katanya. Banyaknya benda yang dia tulis tu mengarut. Banyak benda yang dia sebut tu hanya andaian-andaian, takwilan-takwilan yang tidak ada sandaran yang kuat. Okay. Seterusnya, tadi persoalan yang ditimbulkan, kalau Nur Muhammad itu ianya satu benda yang kadim. Waktu Nabi salat, Nabi sembah siapa? Sebab dalam diri Nabi tu ada unsur ketuhanan dah. Adakah Nabi sembah Allah Ta'ala, atau Nabi menyembah dirinya sendiri? Okay. Itu yang keempat. Yang kelima, membuka ruang keraguan kepada umat Islam, kerana jika Nabi Muhammad diciptakan daripada cahaya, dan daripada cahaya itu diciptakan pula malaikat dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, persoalannya kenapa Nabi Muhammad begitu takut kepada Jibril sesudah menerima wahyu buat kali pertama? Kan kita pernah dengar hadis kan? Hadis Nabi mula-mula terima wahyu, umur dah cukup 40 tahun, duduk dalam gua Hira di Jabal Nur di Mekah, turun-turun wahyu, turun-turun Jibril kata pada Nabi, Iqra. Lalu Nabi kata, ma ana biqari'in, faghattani. Dalam hadis riwayat Aisyah dalam Sahih Bukhari, kata Nabi, Jibril memeluk aku hatta balagha minnil jahad, sehingga aku jadi sesak nafas, sesak dada aku. Fa arsalani, dia lepaskan aku. Thumma qala li, kemudian dia kata kepada aku, Iqra, baca. Kalau ikut daripada riwayat Tahir Al-Qadiri tu, okay, kalau yang Jibril duk languk tu Muhammad, maknanya Nabi
Maknanya Muhammad dah kenal tu Jibril. Okay. Kenapa dia jadi takut? Kenapa dia nak kena berlari, nak kena beritahu pada isteri dia, zammiluni, selimutkan aku? Sepatutnya dia jumpa waktu suara Jibril tu kata Iqra, Jibril, mu tolong baca balik. Sepatutnya macam tu, sebab dia pemilik pada wahyu tu. Okay. Tapi inilah konsep yang berlanggar teruk, pelanggaran dia crash yang sangat teruk kalau kita tengok. Macam mana kita nak harmonikan konsep ini dengan nas yang jelas bertentangan? Sebab tu orang yang memperjuangkan isu ini ialah satu perjuangan yang sia-sia dan mesti ada misi kesesatan di belakang perjuangan itu, di belakang seruan-seruan ini. Sebab kalau tengok sampai tahap orang dalam bidang sains pun bangkit lawan, dan orang dalam bidang sains pun dilontarkan dengan labelan yang sama juga dengan orang yang lawan benda ni, maka apa lagi yang ada di belakang itu kalau tidak ingin mempromosikan satu benda yang tak betul? Okey, kita tengok lagi apa yang disebut sini. Sepatutnya baginda tidak perlu takut kerana malaikat Jibril itu diciptakan daripada cahaya baginda sendiri, dan baginda pula pasti mengenalinya. Jika segala sesuatu diciptakan daripada cahaya Nabi Muhammad, sudah tentu ada istimewa dan lebih tertentu pada cahaya itu, dan sudah tentu juga akan diciptakan daripada benda-benda yang baik, daripadanya benda-benda yang baik dan bukan benda-benda yang buruk. Ini juga membawa maksud manusia yang diciptakan daripada cahayanya juga adalah manusia yang baik-baik. Persoalannya apa yang kita lihat hari ini, terbahagi pula manusia itu kepada beberapa golongan. Kalau kita semua datang pada cahaya Nabi ni mesti cahaya baik. Tapi daripada cahaya tu kita tengok ada orang kafir pun, ada yang kuat dalam kekafiran dia, ada yang kafir dia, ada yang kafir hentam Islam. Macam di India sekarang, Modi tu kalau ikut kaedah Nur Muhammad ni, Narendra Modi, Presiden India tu, dia tu datang daripada ciptaan Nur Muhammad juga. Tapi apa sah yang jahat sangat pada orang Islam? Sedangkan cahaya Muhammad tu tak pernah sabar kita letakkan pada kejahatan, sebab dia cahaya Nabi yang mulia. Sebab tu kita kata perkataan wasirajam munira dalam Al-Quran, perkataan yang datang dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang sifat cahaya, ia bukanlah cahaya macam cahaya matahari tu. Ianya ialah sebuah kiasan, ianya ialah sebuah majaz, sebuah balarah kepada terangnya risalah itu, kepada benarnya risalah tu. Maknanya kalau satu orang terima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, akan mengangkat segala kejahilan, menenggelamkan segala kejahilan, sehingga orang yang ambil ilmu wahyu, dia dengar satu ilmu, dia akan rasa ada benda tak kena pada ilmu ni. Sebab tu konsep Nur Muhammad ni mudah terkena, dan kumpulan sasarnya ialah kumpulan yang memang tak jelas pada peringkat awal lagi isu akidah yang betul ni macam mana. Dia orang tak tahu daripada peringkat awal lagi apa yang membatalkan syahadah, apa yang membatalkan dua kalimah syahadat. Sebab kalau tengok dalam 10 perkara yang membatalkan iman ni, antaranya ialah melampau angkat Nabi tinggi sangat. Sebab dalam kalimah syahadah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebahagian riwayat Nabi ajar kepada sebahagian orang yang baru masuk Islam, qala wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluh. Sebahagian riwayat. Cuma kita tengok orang baru masuk Islam, dia suruh sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu. Sebahagian riwayat Nabi ni kalau Islam ke orang, 4 bahagian, bersaksilah kamu bahawasanya aku ini Rasul, abduhu, hambanya, dan Rasulnya. Maknanya nak beritahu, Nabi nak suruh orang tu faham, aku ni manusia, cuma aku terima wahyu. Tu saja. Bukan aku ni lah cahaya Tuhan yang terpecah sehingga duduk dalam diri aku sikit. Sebab tu kalau sebahagian sahabat yang datang daripada Kristian, daripada Nasrani, benda ni Nabi akan cuba, orang kata apa, clarify kan, Nabi betulkan supaya dia orang faham. Nabi Muhammad dengan Nabi Isa tak sama. Nabi Isa yang diimani oleh Kristian lah, dua-dua orang tu samalah. Nabi Muhammad dengan Nabi Isa dua-dua Nabi dan Rasul lah. Okay. Cuma konsep yang diimani dalam Kristian terhadap Nabi Isa, adanya unsur lahud dan nasud. Okay. Dan kalau kita tengok orang Kristian ataupun golongan ahli kitab sendiri dalam zaman Nabi lah, okay, mereka sendiri berdalilkan daripada nas. Kenapa Nabi Isa tu
dikatakan sebagai unsur ketuhanan, sebab dalam Al-Quran sendiri pun sebut ni, orang kata apa, kalau kita tengok hujahan mereka, Quran sendiri pun sebut wa nafakhna min ruhina. Allah Ta'ala kata, dan kami tiup daripada roh kami ke dalam perut Maryam. Dia kata yang masuk dalam perut Maryam tu ialah bahagian daripada tiupan Tuhan. Tiupan tu ialah bahagian ketuhanan. Jadi itu antara argumen yang digunakan. Nanti kita akan tengok pada analisis dalil nanti. Seterusnya, yang keenam, kesan keimanan ini ataupun kesan percaya pada konsep ini ialah menimbulkan ruang ragu kepada masyarakat dan ummah, kerana berdasarkan kepada keterangan Al-Quran, As-Sunnah dan buku-buku sejarah, Nabi Adam dikenali dengan nama Abul Bashar, iaitu bapa manusia, yang bererti tidak ada manusia yang diciptakan sebelum daripada baginda. Sebaliknya, baginda merupakan manusia pertama sekali daripada kalangan generasi manusia. Tugas baginda di muka bumi diketahui dengan jelas, dan juga kisah hidup baginda. Persoalannya, jika Nabi Adam merupakan makhluk yang pertama sekali diciptakan, apakah tugas baginda pada masa itu? Bagaimana kehidupan baginda? Bagaimana pula Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah oleh Siti Aminah? Siapakah baginda ini? Jelmaan daripada Nabi Muhammad yang kedua atau bagaimana? Sebab konsep ni memang ada dalam kumpulan Wahdatul Wujud sahaja. Okay. Sekarang kita nak tengok dalil-dalil yang sempatlah, dalil-dalil yang digunakan untuk menyokong kepercayaan. Dalil yang digunakan yang pertama ialah surah Al-Maidah ayat yang ke-15, iaitu ayat berbunyi, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu 'an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ayat ni, ayat 15 surah Maidah digunakan sebagai dalil kata nur Muhammad tu ada. Ayat ni Tuhan kata, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kamu rasul kami, yubayyinu lakum, rasul kami itu merujuk pada Nabi Muhammad, menerangkan kepada kamu katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, banyak benda yang telah kamu sembunyikan yang terdapat dalam kitab-kitab suci terdahulu, wa ya'fu 'an katsir, dan dia datang dengan risalah untuk membawa kemaafan daripada Tuhan, keampunan daripada Tuhan, sekiranya kamu nak terima risalah yang dibawa. Qad ja'akum minallah, sesungguhnya telah datang pada kamu nurun. Perkataan nur itulah yang dijadikan sebagai istidlal, kata nur Muhammad. Telah datang pada kamu cahaya Nabi Muhammad daripada Allah, wa kitab, dan juga kitab mubin, yang jelas, terang kenyataannya. Okay. Perkataan nur itu apa dia? Okay, kita tengok analisis. Ulama berselisih pendapat tentang maksud cahaya yang terdapat dalam ayat di atas. Adakah ianya bermaksud Al-Quran, nur itu dengan maksud Quran, ataupun maksud Islam? Itu yang kedua. Ataupun maksud Rasulullah. Dalam tafsir Al-Baydawi kata maksud cahaya dalam ayat ini, Maidah 15, ianya ialah Quran, kerana ia menghapuskan gelap, ragu, sesat, dan kitab yang jelas sekali mukjizatnya. Tetapi ada kumpulan yang mengatakan ianya ialah bermaksud Nabi Muhammad. Okay. Itu Baydawi. Mana Baydawi sendiri dah kata ada kumpulan mengatakan nur itu ialah Muhammad. Zaman tu duk ada dah konsep tu. Konsep tu dah dibawa. Ni serangan tu dah berlaku. Kemudian Ibnu Katsir ni paling banyak dan kita selalu dengar lah. Okay. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, dia kata yang dimaksudkan dengan cahaya di atas ialah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ia berfungsi sebagai jalan kejayaan, keselamatan dan manhaj istiqamah bagi orang yang mencari keredaan Allah. Okay. Itu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tafsir itu Quran. Qad ja'akum minallah nurun, nur itu Quran. Kemudian tafsir Al-Alusi, tafsir Ruhul Ma'ani. Okay. Al-Alusi menyatakan cahaya dalam ayat ini ialah Nabi Muhammad. Al-Alusi dia sebut, dia kata cahaya itu ialah Nabi Muhammad. Memang tafsir Ruhul Ma'ani ini dia lebih kepada kecenderungan dia ialah ke arah kesufian. Okay. Bagi Ar-Razi, dalam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir dia kata maksud cahaya di atas ialah Nabi Muhammad. Tadi dua kata Quran, ni yang geng kata Muhammad pula.
Manakala agama yang dibawa baginda itu diibaratkan juga sebagai cahaya. Begitu juga dengan keterangan yang disampaikan baginda kepada umat manusia juga diibarat sebagai cahaya. Okey. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi dia tapau semua. Nur itu boleh dengan makna Muhammad, boleh dengan makna Quran, boleh dengan makna Islam. Al-Alusi kata tak, itu maknanya ialah Muhammad. Okey. Asy-Sya'rawi, ini yang mutaakhir. Dalam tafsir beliau, Imam Asy-Sya'rawi, Syekh Sya'rawi ni di Mesir ni menyatakan maksud cahaya di atas ialah Al-Quran. Dan ia menggabungkan dua perkara, iaitu mukjizat dan cahaya yang menyinari jalan kebenaran. Beliau menyatakan beriman kepada Allah adalah persoalan pelaksanaan yang melibatkan peringkat demi peringkat, dan ia adalah kemuncak iman. Okay. Kemudian dia kata sini, namun begitu terdapat dalam kalangan ahli syatahat, dia tak panggil ahli sufi, ahli syatahat. Syatahat ni, perkataan syatahat maksudnya ialah latah-latah yang pelik dikeluarkan oleh orang sufi. Contohnya Al-Hallaj. Hallaj ni terkenal dengan wahdatul wujud dia, yang dibawa sampai ke tempat kita melalui Ahmad Laksmana tu lah. Okay. Dia pernah sebut, ma fi jubbati illallah, tidak ada dalam jubah aku melainkan Allah Ta'ala. Tidak ada apa-apa dalam diri aku ni melainkan Allah Ta'ala. Last sekali kemuncak dia sebut apa? Dia sebut anal haq, akulah Tuhan itu. Ini dalam istilah sufi dia panggil latah, sebab dia tengah fana, dia tengah majzub. Ini bagi kumpulan yang kata Hallaj tu dia kafir di mata orang awam, tapi di sisi Tuhan kita tahu ini kumpulan yang nak katakan orang tu betul jugalah. Konsekuensinya nak katakan orang tu betul, itu aja kataan dia. Okay. Tapi ulama-ulama pada zaman tu memang mengambil tindakan lah pada perkataan itu. Dan idea ni dibawa sampailah kepada tempat kita. Di tempat kita ni dia panggil ilmu hakikat ataupun ilmu makrifat, ilmu hakikat insan. Okay. Cuma di Nusantara kita ni yang buat kenyataan yang sama ialah, mengikutlah sejarah lah, ialah Syekh Siti Jenar. Tuan-tuan pernah dengar ini cerita di tanah Jawa yang kita pernah dengar, mungkin Wali Songo apa semua tu. Dia ada dalam kumpulan tu seorang nama dia Syekh Siti Jenar. Okay. Ilmu yang dibawa dalam bahasa Jawanya dipanggil dengan Manunggaling Kaula Gusti. Ilmu ni ada orang duk beramal di Malaysia ni. Tapi dia guna platform perniagaan. Ini yang baru ni. Ini yang baru, tapi masih lain siasatan lagi. Okay. Cuma konsep dia sama. Manunggaling Kaula Gusti itu bahasa Jawa. Saya pun tak pasti maksud dia apa. Tapi konsep dia samalah. Konsep dia ialah wahdatul wujud juga. Sama je dalam tu pun. Okay. Cuma dia ni ialah orang yang sebut benda sama macam Al-Hallaj sebut anal haq. Dia nak sebut yang tu. Dan dia ni ada macam-macam karamah lah. Boleh terbang sana sini, boleh pergi mana-mana. Okay. Yang tu cerita lain pula lah. Terbang tu sebab apa? Betul ke kerana karamah ataupun kerana sihir jin apa semua? Okay. Cuma nak katanya Sya'rawi dia kata terdapat sebahagian ahli syatahat yang mengatakan maksud cahaya itu ialah Nabi. Kita suka menyatakan tidak ada halangan kalau Nabi itu adalah cahaya, meskipun nas di atas melibatkan syatah sufi. Ini agar kita tidak terjebak dalam perbincangan yang tidak berkesudahan dengan orang yang mengatakan Nabi itu bukan cahaya. Kerana baginda diciptakan daripada bahan dan akan ada orang yang menolaknya dengan mengemukakan hadis Jabir, apakah makhluk yang pertama sekali diciptakan? Nabi menjawab, cahaya Nabi. Okay. Ini ialah satu riwayat yang selalu digunakan jugalah. Kemudian As-Sam'ani dan lain-lain juga menyebutkan benda yang sama, bahawasanya maksud nur itu ialah Al-Quran. Kemudian ada lagi dalil lain dalam surah Al-Ahzab ayat 46. Okay. Cuma saya nak katanya dalil-dalil ni dalil pada ayat Quran. Okay. Nak katanya saya sebut yang ni supaya kalau kita jumpa kumpulan macam ni ataupun jumpa huraian-huraian macam ni, okay, dia orang gunakan dalil yang paling popular ataupun sumber yang paling popular, iaitu Quran. Hadis, kalau dia orang baca hadis, kita sekarang ni walaupun kita ni taklah belajar hadis tinggi mungkinlah, tapi kalau kita dengar hadis tu macam pelik, kita dah boleh cam lain macam hadis dia ni. Sebab hadis tentang Nur Muhammad ni ialah hadis yang panjang. Saya dah pernah cerita sikit baru ni. Okay.
iaitu hadis yang menceritakan bagaimana Allah Ta'ala bila mana dia tu nak namakan diri dia Allah, tidak ada nama pada waktu tu melainkan ana anta anta ana. Ini adalah hadis tu panjang, sehingga Allah Ta'ala jadikan nur dia, lepas tu daripada nur dia keluar nur Muhammad, daripada nur Muhammad tu first makhluk yang dijadikan apa dia? Burung merak dulu. Itu hadis. Burung merak tu dah jadi elok, Tuhan bagi dia satu cermin. Dia tengok cermin, dia malu dengan cantiknya badan dia, dia berpeluh. Titisan pertama jadi roh para nabi dan rasul. Titisan kedua jadi malaikat. Titisan ketiga jadi bukit bukau. Okey. Yang ni kalau orang tu dia baca depan kita pun dengar semacam tak ada satu kerja Tuhan ni nak jadikan makhluk nak kena jadi burung merak dulu. Okey, baru nak jadi makhluk-makhluk lain. Okey. Yang tu kita kalau orang baca kita boleh tolak lah sebab kita rasa hadis tu pun sakan sangat cerita. Okey. Tapi kalau orang baca dalil Quran, dia orang kata apa, dia punya pandai pecahkan dalil tu, kita akan rasa dia sebut benda betul. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala beri peringatan dalam surah Ali Imran tentang golongan-golongan yang yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wama huwa minal kitab. Ini ayat ni tuan-tuan kena tanda. Ada sebahagian ahli kitab yang sesat zaman Nabi ni, mereka ada kepandaian petah sungguh bercakap. Waktu dia bercakap, dia baca ayat-ayat daripada kitab, mereka meliuk lintukkan lidah. Yaluna alsinatahum tu maksudnya meliuk lintukkan lidah dia orang, sehingga bila mana dia baca, orang duk ingat tu isi kitab. Tuhan kata litahsabuhu minal kitab, sehingga orang dengar orang rasa hebat dia syarah. Wa ma huwa minal kitab. Allah Ta'ala kata sedangkan ia bukan daripada kitab pun. Sebab itulah hari ni kesesatan dia jadi orang boleh terima. Sebab apa? Sebab yang bawa kesesatan itu ialah orang yang petah, bukan orang gagap duduk atas meja ni. Kalau gagap payah orang nak terima, ataupun bercakap terketa-keta, orang tak terima, orang tak nampak keyakinan. Tapi orang yang membawa kesesatan ialah orang yang sangat yakin. Waktu dia bercakap, petah bahasanya, mudah. Dia orang kata apa, precise. Konsep Nur Muhammad yang payah tu, dia precise sehingga kita nampak mudah, dan akhirnya kita terpikat dengan apa yang dia sebut. Tambah pula amalan yang dibawa ataupun benda yang dia kempen itu ialah benda yang disulami dengan kajian-kajian sains yang didakwa. Macam yang kawan tu baru ni lah, dia kata sekarang ni ada kajian sains. Sebenarnya kita boleh tolak mentah-mentah sebab dia tak sebut kajian sains mana. Dan kalau dia boleh sebut kajian tu pun, kita kena tahu dalam ilmu sains pun dia ada berhadapan dengan pseudo sains, sains yang tipu palsu. Walaupun kajian tu dibuat dalam lab, dalam makmal pun. Itu benda yang kita tahu. Cuma nak katanya antara sebab kesesatan dia boleh mendapat tempat dalam masyarakat hari ini ialah kerana petahnya lidah yang menyampaikan kesesatan. Dan orang yang bawa kebenaran ni kadang-kadang takut, tak nak keluar, takut kena kecam. Dah fikir dah, tak sebut lagi, dah takut dah kena kecam. Lepas tu bila mana dah keluar, cakap pula tergagak-gagak, terketa-keta, tak macam bersama kebenaran. Tu antara kelemahan dia lah, antara benda yang kita boleh tengok. Okay. Jadi ini antara kekuatan kesesatan. Sebab tu ada sebahagian kata-kata orang kata kebenaran ini boleh jatuh dengan kesesatan yang tersusun. Kesesatan tu sesat, tapi dia susun tu cantik. Dia cari player-player yang kemah waktu menyampaikan kesesatan tu. Jadi orang nampak yang sesat itu betul, yang sedang membetulkan itulah sesat dan pemecah belah. Okay. Jadi alhamdulillah kita dah selesai untuk isu yang ketiga ni. InsyaAllah pada kali yang akan datang, pada bulan seterusnya, kita akan masuk isu yang paling panjang dalam risalah ni, kepercayaan sebahagian masyarakat terhadap Nabi Khidir. Adakah ia masih hidup dan boleh ditemui sehingga menunaikan hajat orang-orang tertentu, dan adakah benar Nabi Khidir itu satu orang Nabi yang tak pernah mati kerana dakwaan pernah minum ainul hayah, air kehidupan. Kawan yang sehari dua ni duk kata Firaun jadi raja kerana waliullah ni pun dulu pernah sebut juga hal ni. Dia kata Nabi Khidir tak pernah meninggal ni sebab pernah minum air yang duduk dalam satu gua. Waktu tu Zulkarnain, dia tak tahu bahawa waktu tu Nabi Khidir jadi menteri pada Zulkarnain. Tengok dia punya sulam cerita bagi cantik.
Orang nampak macam sezaman ke dua orang ni. Okey. Cuma nak katanya Zulkarnain tak dapat minum, yang tu dapat minum. Sebab tu kita akan tengok orang buat dakwaan Nabi Khidir sampai ke mana? Sampai ke Terengganu. Ada orang buat dakwaan. Di surau ni Nabi Khidir pernah sampai. Nabi Khidir mana wallahu alam, cuma itu isu yang panjang. Dalam buku ni paling panjang. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Taala datangkan juga cerita Nabi Khidir dalam surah Kahfi. Dan surah Kahfi itu disebut sebagai benteng Dajjal sebab antara sifat Dajjal mengelabui maklumat. Sehingga kita nampak auta itu fakta juga. Jadi berpada situ untuk pagi ni, moga Allah Taala beri pada kita rahmat dan juga berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.